Setelah 64 hari tidak mengadakan sebarang sidang media, akhirnya Tan Sri terpaksa turun dan buat satu sidang media khas untuk terangkan kepada rakyat Malaysia betapa gentingnya tempoh 2 minggu ataupun 4 minggu sekarang, sebab sekarang Malaysia dalam keadaan yang agak teruk. Kita berdepan dengan gelombang keempat wabak COVID-19 ni, dan diburukkan lagi dengan penemuan varian baru yang kita tak pasti sejauh mana yang berlaku. Ada beberapa perkara penting lah yang di-highlightkan oleh DG kita sendiri, iaitu yang pertama, ikut data daripada KKM, penularan ni banyak berlaku di majlis sosial seperti majlis perkahwinan dan juga majlis pengurumian. Tan Sri DG, beliau maklumkan ini adalah satu saat penting untuk KKM membendung penularan super spreader ni, dan KKM mengenal pasti super spreader ni berasal daripada majlis-majlis sosial ini. Lepas tu, poin kedua daripada DG Syam adalah kita tak nak Malaysia jadi macam negara India where we have to choose which people will live, which people would die. So kita tak nak macam tu. DG pun menyeru rakyat Malaysia, kalau ada simptom, turun KKM, turun ke pejabat kesihatan, maklumkan, jangan takut. Mengenai kerisauan rakyat Malaysia pasal ICU semua, itulah permintaan DG. Kita turun, bantu frontliner kita, jangan takut dengan swab test. Takat swab test hidung tu it's a normal thing for me lah. So pesanan DG adalah biarlah kita beraya di rumah, jangan kita buat open house so that penyebaran tu tak berlaku. So ini adalah satu permintaan khas kepada semua rakyat Malaysia, dan ada kontra yang aku rasa sebagai rakyat kita nak luahkan kepada kerajaan betapa pelaksanaan PKP ini dianggap sebagai cacar merbah, aku boleh kata, sebab pengumuman dilakukan dalam keadaan yang mengejut. Rakyat terkejut dengan pengumuman yang dilakukan oleh Yang Amat Perdana Menteri, di mana kalau kita tahu kebanyakan rakyat Malaysia untuk menyambut Aidilfitri ni dah ramailah yang buat persiapan hari raya. Dan yang aku rasa agak mengecewakan rakyat Malaysia yang sampai mereka marah apa semua ni adalah bila kita dah prepare untuk raya, and then ada beberapa negeri macam Putrajaya, Perlis yang kita dah expect untuk okey lah, at least kita boleh beraya tahun ni, walaupun ni dah raya kedua dah. Kita tak boleh nak beraya bersama family, tapi kita at least kita bersedia. Tiba-tiba pengumuman melakukan PKP ni agak meruntuhkan jiwa rakyat lah. Dan untuk sektor ekonomi yang diumumkan boleh dibuka sepanjang PKP 3.0 ni, pada pendapat saya sendiri, saya menyeru kerajaan agar kita laksanakan semula PKP seperti PKP 1.0, di mana sektor essential service sahaja yang dibenarkan beroperasi. Kalau kita lihat, kebanyakan kluster-kluster yang berlaku di Malaysia adalah kluster daripada kilang. So kalau boleh tolonglah tutup semua kilang ni, dan saya faham ada rakyat Malaysia yang mungkin terjejas dengan penutupan kilang ni, dan di pihak kerajaan saya rasa kerajaan boleh menyediakan bantuan khas seperti moratorium ataupun bantuan wang tunai kepada rakyat Malaysia, dan saya pasti kebanyakan rakyat Malaysia bersetuju kalau kita melaksanakan total lockdown sekali lagi, sebab kita pernah berjaya untuk turunkan kes kepada kosong bila kita semua patuh, dan aku rasa kerajaan pun harus mendengarlah apa yang rakyat bangkitkan dan sebagainya. Kalau kita tak boleh nak setuju dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan, tak apa, tolak tepi dulu, kita jaga diri kita, amalkan 3W, elakkan 3C, dan laporkan kepada Kementerian Kesihatan kalau anda ada masalah, kalau anda ada simptom COVID. Jangan takut nak ke hospital, InsyaAllah tak ada apa-apa. Dan aku pasti kepada rakyat Malaysia yang masih menantikan vaksin, tak apa, kita sabar, kita tunggu dulu vaksin akan sampai. Kalau boleh ramai-ramai kita ambil vaksin supaya kita bercapai herd community tersebut. So itu saja daripada aku. Harap-harap kita mampu berjaya. Come on Malaysia, come on. Assalamualaikum. Dimulakan dengan 2 minggu, disudahi dengan berminggu-minggu. Begitulah kita semua duk membilang, mudah-mudahan COVID-19 hilang.